Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua trader-trader follower kita. Apa khabar semua? Saya mendoakan semoga kalian semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Terima kasih masih lagi menonton channel saya iaitu Samsul Aslam, okey, di mana kita kongsikan ilmu-ilmu trading dan juga kripto. So untuk video kali ini saya nak buatlah satu video yang benda ni tengah hype sekarang. Okay, kita boleh nampak di mana-mana kalau kita related dengan crypto kan. Kita tengok benda ni tengah orang cakap viral. Tak, bukan, dia adalah NFT, okay, non-fungible token. Okay, so benda ni sebenarnya dia dah lama dalam dunia kripto sejak 2017 lagi. Okay, dia start daripada CryptoPunk apa semua. Sejenis gambar, okay, gambar jetpack dijual dengan harga kadang puluh ribu, ratus ribu, okay, million. So apa yang unik sangat dan apa itu NFT? So dalam video ni saya cuba terangkan, okay, harap korang faham sebab benda ni kalau korang tak ada dalam bidang kripto, nak fahamkan benda ni, dia macam agak orang cakap complicated sikit lah. Tapi kalau korang ada ilmu macam investment ke apa, ilmu bidang macam collector, okay, dia akan jadi lebih mudah untuk faham. Tapi insyaAllah saya cuba terangkan dalam benda yang dalam bahasa yang ringkas, okey, korang boleh faham dengan senang. So kalau korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa untuk subscribe channel kita supaya di masa-masa akan datang kita pun channel berkembang dan dapat memberi manfaat kepada ramai orang di luar sana secara percuma, okey. Dan kalau korang ada soalan tentang NFT apa semua, boleh tinggalkan komen di ruangan komen di bawah lah, dan jangan lupa untuk like. Okey. So saya nak buat screen sharing sikit supaya korang boleh faham lah, okay, NFT ni bendalah apa kan. Kadang kalau korang tengok macam board app Yacht Club ni, okay, dia punya floor price. Floor price ni maksudnya price permulaan, okay, lebih kurang orang cakap starting price lah. Untuk sejenis gambar ni, okay, kita boleh nampak dia sampai 148 Ethereum, okay. Ni dia pakai DAI lah. Ni dia pakai width, okay, wrap Ethereum. So lebih kurang je benda ni dia goreng-goreng benda yang sama je, okay. Kalau kat sini kita boleh tengok banyak gambar-gambar macam ni dijual dengan harga 95 Ethereum. Kalau kita tengok balik harga Ethereum pada hari ini, setakat saya rekod ni adalah dekat $3,083 lah. So benda ni mungkin time saya upload video ni mungkin harga dia boleh berubah, tapi lebih kurang lah. So kalau kita tengok harga dia 3,000, kalau satu Ethereum 3,000 lebih, kalau dia menjual dengan harga 90 Ethereum, dah berapa ni? Saya rasa dalam 115,000 ataupun berapa? 1 point berapa ni? Nampak tu harga tu. Okay. So logik tak logik dia jual satu jenis gambar macam ni dengan harga, okay, ratusan ribu, kadang million. So agak logik tak, sebab kita ada banyak lagi, okay, macam CryptoPunk, CryptoKitty, kita ada Mooncat, okay. So jom sedikit teori apa itu NFT sebelum kita lebih mendalami tentang Ethereum ni. Sebab saya memang minat Ethereum, sebab saya dalam bidang kripto ni dah lama, okay. Sejak tahun 2017 ataupun 2018, okay. So time tu memang saya kaji pasal kripto, time tu memang tengah kita boleh nampak Ethereum pecah, Bitcoin pecah 20k time tu. Okay. So NFT, maksud NFT ialah unique data yang disimpan yang ialah unique data yang tidak boleh ditukar ganti yang disimpan pada blockchain, okey. So benda ni, gambar yang kita tengok ni dia disimpan dalam blockchain. Dia tak boleh simpan dalam handphone kita dia memang akan ada dalam handphone kita sebab kita melalui blockchain tu, okey. Sebab blockchain ni dia adalah terikat dengan internet, alright. So akan disimpan di blockchain. So blockchain ni apa? Satu bentuk ledger digital. Korang nampak dia macam coding apa semua kan, yang boleh dijual dan didagang. Maksudnya kita boleh beli, kita boleh dagang, kita boleh trade. Okay. So non-fungible token adalah unit. Okay, dekat sini adalah unit dan tidak boleh digantikan dengan sesuatu yang lain. Maksudnya dekat sini, kalau contoh kita ada satu gambar ni, okay, dan gambar ni kita sahaja yang ada.
takkan ada orang lain yang boleh ada. Mungkin korang boleh cakap, alah gambar ni kan, saya boleh screenshot kan, screenshot sebiji macam ni dan simpan dalam handphone saya. So dia akan jadi saya punya lah, bukan macam tu. Okay. Sama ada korang klik right click ke apa, save as link ke apa, save as imagine ke apa, dia bukan macam tu. NFT dia tak bertugas macam tu. Tugas NFT adalah untuk nak beri copywriting kepada owner tu sendiri. Contoh kalau kita beli gambar ni, okay, kita akan dapat ni own by siapa? Maksudnya dekat sini own by 3215D9. Alright. So kita akan dapat ownership benda ni. Okay, so kita kena faham lah benda ni. Kita akan dapat ownership benda ni. So maksudnya dekat sini gambar ni kita sahaja yang akan ada dalam dunia ni. Okay, dia takkan ada copy ori ke, grade AA ke, grade double A ke triple A ke, bukan macam tu. Okay, dia tak boleh jadi macam tu. Okay, sebab tu kita panggil dia NFT. NFT ni adalah satu benda yang bila kita beli, okay, kita akan dapat copywriting dia dan kita sahaja akan ada 100% orang cakap apa kita nak buat dengan benda tu. Maksudnya kita nak simpan ke, jadikan koleksi ke, ataupun jual ke. Proof dia kita akan dapat orang cakap trademark, maksudnya kita akan dapat ownership dia. Okay, so benda ni kalau kita beli gambar ni, kita akan dapat ownership. Alright. Sebagai contoh, Bitcoin boleh digunakan, tukarkan satu dengan Bitcoin yang lain. Contoh kita ada satu Bitcoin. Ni contoh lah, okay. Kita ada satu Bitcoin, kita jual, lepas tu kita beli balik Bitcoin. Okay. So contoh kita beli, dia macam kalau kita beli satu Bitcoin, kita dapat satu Bitcoin. Kalau kita jual balik satu Bitcoin. Okay. Bendanya sama je. Alright. Kita tukarkan satu dengan Bitcoin yang lain dan anda akan dapat perkara yang sama. Kita macam jual beli, kita dapat Bitcoin, kita jual kan. Benda ni sama je. Okay. Tak kisah kita ada 100 ke 200 Bitcoin, Bitcoin itu tetap sama. Tetapi kalau korang anggap sebagai Pokemon card, okay, sebagai walau bagaimanapun kad dagangan, okay. So kad dagangan bermaksud dekat sini, kalau korang pernah nampak Pokemon card ke, okay, kad Pokemon, alright. So sekejap saya cuba Google. So kad Pokemon yang tengah viral tu kan, okay, di mana kalau kita tengok dia benda tu memang viral lah daripada dulu lagi. Alright. So sekejap saya dah jumpa gambarnya. Gambarnya macam ni. Kad ni, kalau kita collector kad ni, okay. So maksudnya dia maybe ada kad-kad yang orang cakap limited edition. Kad tu dekat kita sahaja. Okay. Kadang kad ni kalau rare dia jual dengan harga yang mahal. Okay. So maksudnya dekat sini collector. Kad tu kalau dia rare, dia akan ada pada kita. Sebenarnya sama dekat NFT. Okay, walau bagaimanapun kad dagangan satu-satunya adalah tidak boleh di-fungible. Maksudnya tidak boleh di-copy ori ke apa. Jika anda menukarnya dengan kad yang berbeza, akan mendapat sesuatu yang sama sekali berbeza. Maksudnya, kalau kita jual Bo app ni, kan, dan kita beli yang ni, dia tak sama yang ni. Okay, dia tak sama. Maksudnya kalau kita, dia ada satu je. Kalau kita beli yang ni, kita je ada. Dia takkan orang lain ada benda tu. Alright. So jenis-jenis NFT kita ada gambar, okay. Ni gambar. Ni gambar. Alright. Jetpack. Lepas tu kita ada audio, MP3. Yang paling famous sekarang adalah gambar. Okay. Yang paling famous sekarang yang tengah up gila-gila adalah gambar. NFT ni dia more kepada gambar sekarang. Okay. Tapi in future, kita mungkin akan ada audio, MP3, MP4, okay, gaming utilities ni, dia macam weapon. Contoh kalau korang main Warcraft, ataupun korang main GTA kan, Mobile Legend kan, korang ada beli skin lah, apalah dekat GTA, korang beli kereta lah, motor lah, itulah ini kan. So benda-benda tu dia akan di NFT kan tak lama lagi, okay. Benda ni dalam perancangan lah. So kalau kita ada benda tu, kita je ada. Kita mungkin boleh, kalau orang cuba nak usaha kita, dia cakap, boleh tak kau nak jual dengan aku? Kita negotiate lah. Okay, aku beli harga macam ni, aku nak jual dengan harga macam ni. Kalau kau nak beli, kau beli. Tak beli, tak apa. Kan, contoh kita ada skin tu rare, kita je ada. So lepas ni benda-benda ni kita boleh jual lah. Akan di NFT kan. Dan property. Property pun sekarang tengah up juga. Kalau kita tengok dekat Decentraland, Sandbox, okay, sejak daripada hype Metaverse, property sekarang tengah menaik juga.
Okay, so NFT bukan saja gambar, dia boleh jadi audio, video, okay, gaming utilities, okay, gaming macam saya cakap tadi, skin ke apa ke, dan juga weapon, okay, macam kalau kita main Call of Duty kan, kita ada weapon-weapon tu kan, semua dia akan di NFT kan, alright. Dan property ni maksudnya tanah lah, kita beli tanah dekat metaverse menggunakan NFT, okay. So tak apa, lagi saya bagi gambaran. Okay, so harap setakat ni korang faham lah. Maksudnya NFT dekat sini dia adalah satu jenis item yang kalau kita beli, kita akan dapat ownership benda tu, orang lain tak akan dapat. Orang lain kalau beli benda lain baru dia akan dapat. Okay, so maksudnya dekat sini kalau kita beli benda tu, itu adalah unik, keunikan NFT. Kita je ada ownership tu. Orang lain tak boleh cakap, okay, aku nak redesign balik. Maksudnya gambar ni aku nak tambah ada bunga ke apa, dia akan jadi NFT yang lain. Maksudnya dekat situ dia akan jadi NFT yang lain. Asalnya tetap asal juga. Okay. So kenapa orang suka NFT ni? Kalau kita tengok kebanyakan orang yang ada dalam bidang kripto ataupun dia trader ke investor ke kan, kebanyakan orang suka sangat NFT ni sebab apa? Sebab dia mau kepada minat. Satu, minat. Okay. Satu dia adalah minat. Sebab benda ni adalah hobi ataupun kita boleh panggil macam orang cakap cita rasa kita, okay? Hobi, peminat, okay? Peminat kripto dan collector, benda ni akan jadi unik dan ada value, okay? Kita panggil dia asset class. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok Bored Ape ni 4 bulan, 5 bulan, okay, sebelum ataupun pada awal tahun 2021, harga dia tak sampai pun 94 WIT, okay? Mungkin dia dalam 0.2 WIT, 0.3 ataupun 1 WIT. Dalam tempoh masa setahun, harga dia dah melonjak naik. Sebab apa? Community dia dan juga demand benda ni. Okay. So dekat sini, dia boleh jadikan sebagai asset class. Dan ada platform, okay, ada exchanger. Kalau kita ada orang cakap NFT yang rare, kita boleh gadai dan kita boleh ambil loan. Dia ada macam tu. Okay. Sebab sebelum ni kalau kita nak gadai, kita kena gadai emas, kereta, rumah, ataupun orang cakap kalau kita ada Rolex kan, benda-benda yang ada value. Pada zaman sekarang dan akan datang, mungkin NFT ni akan jadi benda yang macam tu. Maksudnya dia akan ada value kalau benda tu orang cakap demand. Macam Bored Ape ni dia memang demand, dia ada value, dia ada community dia sendiri, okay. Kita boleh nampak dekat sini owners, okay, item dia, so dia pun verify dekat OpenSea. So kita kalau nak beli yang orang cakap ada value. Ada orang cakap team dia cantik, project dia cantik, okay. So mungkin di masa akan datang kalau kita ada NFT yang rare, yang cantik, yang kita bercakap benda ni memang verify, okay, legit kan, kita boleh gadai dan kita boleh ambil loan. Mungkin kita ambil dalam bentuk Ethereum ke apa ke kan, boleh dijadikan di masa akan datang. Okay, NFT ni boleh didagang tak? Maksudnya nak trade. NFT ni saya nak trade boleh. Maksudnya macam kita beli, okay, dalam tempoh masa yang singkat, bila harga dia naik, kita nak jual. Boleh je. Memang ada orang buat benda tu. Tapi benda ni memang high risk gila. Lagi risiko daripada korang trade forex dan juga crypto. Okay. Benda ni memang high risk. Sebab projek-projek NFT ni macam saya tunjukkan, okay, memang harga dia mencanak menaik dalam tempoh masa yang singkat. Kalau kita tinggal bas, benda tu kita simpan tempoh yang lama. Kalau kita jadi trader, benda ni memang orang cakap risikonya tinggi lah. Tapi kalau kita nak collector, jadi benda ni, item-item ni saya semua nak jadi collector. Saya minat lah benda-benda ni macam NFT ni kan. So kita boleh jadi orang yang berkoleksi lah benda tu, simpan sebagai koleksi. Okay, kita boleh menggunakan exchanger seperti OpenSea, okay, Look-Rare. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay, beli NFT pakai kripto apa? Kan persoalan sekarang ni kita dah tahu pasal NFT tu apa yang ada, okay, jenis-jenis NFT. Okay, boleh di trade tak, nak beli boleh, nak jual boleh, nak simpan boleh. Sekarang kita nak beli ni kita kena pakai apa? Benda yang orang akan kerap guna adalah Ethereum. Maksudnya orang yang pakai basic, okay. Dia kalau benda yang orang cakap ada ni, bila boleh pakailah Ethereum, okay. Lepas tu sekarang ni dia ada WIT, okay. Wrap Ethereum. So dia lebih kurang sama je. Cumanya dekat Wrap Ethereum ni untuk dia buat benda ni, token ni untuk nak mengurangkan gas fee, okay. Gas fee ni dia adalah macam charge yang dikenakan untuk kita beli NFT. Setiap NFT tu akan dikena charge. Charge tu adalah gas fee, okay. Maksud gas fee ni dia adalah macam bahasa yang digunakan dalam kripto.
Okay, dan kita ada token macam alternative coin yang macam Tron, okay, ERC token lain, macam kita ada Polygon juga, ada juga yang menggunakan Solano, okay, Solano, okay. So benda-benda ni sekarang barulah, okay. Mungkin in future kita akan gunakan banyak lagi coin-coin yang lain yang kita boleh jual beli menggunakan Ethereum, okay. Alright. So jom kita tengok sedikit perkongsian, okay, ataupun mana kita nak tengok usha-usha NFT ni. Okay, yang first kali kita boleh tengok dekat OpenSea lah. Ni adalah page OpenSea. Okay, page ni, okay, website ni ataupun platform ni memang legit, okay, 100% trusted. Korang kena sign up, okay, create profile apa semua. Lepas tu kena ada MetaMask wallet, alright. So video ni saya tak nak jadikan panjang sebab kalau saya sharekan macam mana nak create, lepas tu nak buat MetaMask wallet, dia akan jadi panjang lah. Okay, InsyaAllah saya buat video lagi satu untuk benda tu. Okay, so dekat sini kita boleh tengok lah. Benda ni tak bayar-bayar. Korang masuk je OpenSea, okay, type OpenSea, lepas tu discover, boleh explore, okay. Dekat sini kita ada nampak ni Web3 land sale, okay. Tanah dekat Sandbox dijual, okay. Kita boleh beli, alright. Kita akan open benda ni, kita tengok. So kita ada digital NFT macam karya macam ni, seni-seni macam ni kita boleh beli. So kat bawah ni kita ada top 7 collection over last 7 days, okay. Kita ada Sandbox, kita ada CryptoPunk, kita ada Karafuru, okay. Banyaklah, okay. Ni salah contoh yang saya nak tunjukkan lah kepada korang. Jadi kita tengok. Ni Sandbox punya official, dia punya orang cakap tempat niaga dia, okay, macam kat macam kat Shopee kan, contoh kita pergi dekat Nestle, dia keluar barang-barang Nestle semua kan, okay. So kalau macam dekat OpenSea ni, kalau kita pergi kat Sandbox, dia akan keluar barang-barang dekat Sandbox. Maksudnya kita kena beli, kita boleh usah-usah lah tanah ni, tapi dekat sini dia random, okay. Kalau kita nak beli spesifik tanah, kita kena pergi dekat Sandbox itu sendiri dan kita boleh usah-usah. Macam kat sini dia mention lotnya dekat sini, satu lotnya dekat sini, satu lot. So satu lot harga 10,000 Sandbox. 10,000 Sandbox. So korang kira lah berapa sekarang kalau harga Sandbox, tak silap saya dah $3 balik setakat saya buat video ni, okay. So harga Sandbox hari ni dekat $2, dekat dekat $4. Okay, so Sandbox setakat hari ni kalau saya tengok dah $4. Kalikanlah dengan 10,000, okay. Untuk beli sekeping tanah lot dekat dunia metaverse, iaitu dekat Sandbox, okay. Ni adalah sejenis, orang cakap, saya pun tak tahu ni benda apa. Mungkin kalau kita tekan benda ni kan, mungkin kita akan dapat apa yang ada dalam item-item dalam tu lah. So benda ni pun verify juga. Dia create dari Pak Dole yang ni, RTFKT. Dia collaboration dengan Nike, sebab tu kita nampak ada tanda Nike dekat sini. Dia banyak benda ni, okay. Memang banyak gila. Lepas tu kita ada crypto Bored Ape Yacht Club. Kita ada CryptoPunk, okay. Kita boleh nampak Bored Ape Yacht Club ni sebab apa dia jadi famous, sebab gambar dia unik, cantik, okay. Dia cantik, dia unik, dan community dia cepat berkembang. Maksudnya demand sangat. Kita boleh nampak Memphis Depay, Neymar, okay, dan beberapa selebriti dekat US, okay, dah start beli NFT, okay. NFT ni, Bored Ape ni, okay. Di orang cakap dia milikilah benda ni, okay. Dan lagi satu platform yang kita boleh beli NFT adalah Lookrare. Benda ni baru lagi, alright. Kat sini kita ada beberapa benda yang kita boleh usah-usah lah. Dekat sini dia lebih kurang platform sama macam OpenSea, tapi OpenSea ni disebabkan benda tu dah famous, so memang orang akan cari dekat sini lah. Lookrare ni baru nak menaik, platform dia baru nak menaik, okay. Lepas tu kita ada Rarible, okay. Rarible pun marketplace juga untuk kita cari NFT, okay. Dia pun ada je lebih kurang macam dekat Sandbox, okay. Macam ni kita ada Mute App. Ni Mute ni maksudnya dia macam mute lah. Macam orang cakap dia lebih kurang macam Bored App, tapi dia lebih kepada jenis yang macam macam orang cakap mutant lah, okay. So banyak, okay. Kat sini kita boleh tengok ada binatang lah, apalah, semua ni NFT, okay.
Demo ni dia ada community dia yang dia sendiri yang suka benda tu. Okay, yang macam ni kita boleh nampak apa ni GIF yang gerak-gerak tu. Kita boleh beli benda tu. Alright, so memang banyak gila dalam bidang NFT ni, okay, sebab benda ni baru sedang berkembang, okay. Dia dah lama ada tapi sekarang baru dia dapat orang cakap permintaan, okay, baru orang cakap ramai dah buka mata nak masuk dalam bidang ni, okay. So in future maybe NFT ni akan jadi lebih dahsyat daripada sekarang, okay. So pada pendapat saya korang kena beli ke apa semua tu terpulang, okay. Macam saya cakap, kita boleh trade, kita boleh jadikan NFT ni sebagai koleksi kita. Saya belum lagi memiliki apa-apa NFT tapi saya dah lama usyar, okay. Oleh kerana saya fokus benda-benda yang lain, saya belum lagi mencobori bidang NFT. Maksudnya saya dah memang tahu benda tu tapi saya belum beli lagi sebarang NFT, okay. So saya tak memiliki apa NFT. Alright, korang jangan beranggapan saya ada buat app ke apa ke, tak ada, okay. Ni orang cakap terus terang, okay. Tapi in future maybe saya boleh belilah, okay. Mungkin saya akan menggunakan keuntungan daripada kripto benda tu, okay. Jangan gunakan duit poket sendiri kalau nak beli. Gunalah keuntungan yang dapat daripada forex trading ke, kripto ke, okay. So itu sahaja video untuk NFT. Saya harap korang faham. Saya dah bagi gambaran, okay, keterangan dan juga contoh-contoh, okay, NFT ni apa benda kan, dia dekat mana, kat mana kita boleh usaha. Alright, so benda ni insyaAllah untuk future saya rasa benda ni akan ada dalam tempoh yang lama, okay, sampai bila-bila mungkin. So itu sajalah untuk video NFT kali ni, okay. Sebagai orang cakap sharing macam mana NFT ni ada apa yang kita boleh tengok dalam tu, ada peluang tak untuk kita nak beli, okay. Kalau beli kita kena invest lah, maksudnya kita kena beli menggunakan Ethereum ke apa. So itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih layan sampai habis. Saya harap korang dapat sesuatu daripada video NFT ni. InsyaAllah saya akan share video-video lain tentang kripto lagi, macam metaverse and property investment dekat sandbox, okay. So kita akan layanlah semua benda ni. Alright, so itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa di next video.